Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Nomaiza Musa dalam Women's Power. Sebentar tadi kita saksikan sedutan visual banjir yang melanda negeri-negeri di pantai timur. Dan bencana alam merupakan sebahagian daripada sunnah alam atau sunnah Allah yang menciptakannya. Ia dijadikan sebagai pengimbang kepada kehidupan dan kemusnahan. Dan sejak akhir-akhir ini bencana alam sering berlaku termasuk yang menimpa negara baru-baru ini. Fenomena full moon dikatakan antara faktor yang mencetuskan banjir yang luar biasa di kawasan pantai timur pada akhir tahun. Baiklah, bagi membicarakan topik hikmah dan musibah di sebalik peristiwa banjir, hari ini bersama kita ialah Ustaz Tuan Asmawi Tuan Umar, penasihat agama dan Media Islamic Aid Malaysia, IAM. Apa khabar? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana sudi menerima undangan kami pada hari ini. InsyaAllah. Baik. Baik Ustaz, kadang-kadang ujian atau musibah ni halus sifatnya. Dan ianya orang kata memerlukan masa untuk kita memahaminya, untuk kita menerimanya. Ya. Jadi boleh Ustaz agaknya bincang sikit ataupun kongsi dengan kita bagaimana Ustaz mentafsir bencana alam menurut perspektif Islam. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mai dan juga para penonton. Kita dalam apa pun perspektif dan juga persoalan, kita mesti rujuk kepada dustur ataupun perlembagaan kita, iaitu Al-Quran Al-Karim, yang mana dalam itu dia disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfuthi was samarat wa basyiris sabirin. Sadaqallahul azim. Dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada kita, dia sudah Allah SWT sudah berikan amaran sudah lama. Maknanya kita tak tahu kita masa bila kita akan diuji. It means every time, every single second, manusia ni akan sentiasa menerima ujian. Contoh macam kita keluar dari studio ni, kita pun tak tahu apa nak jadi dengan kenderaan kita, keluarga kita. Tapi harapan kita mudah-mudahan Allah letakkan dalam perlindungan. Jadi maksud tadi walanabluwannakum bisyai'in, dan kami akan ujikan mereka itu bisyai'in minal khauf, dengan ketakutan. Macam ketakutan. Ketakutan banyak macam lah. Contoh kata dia nak pergi belajar pun rasa takut, langsung tak pergi. Sebenarnya kalau dia kuatkan diri boleh je, kan? Macam pergi ke ada tempat-tempat yang kita rasa menjadi askar, misalnya kata jadi tentera, jadi polis. Kalau orang takut, macam mana untuk menjaga ketenteraman lingkungan? Bisyai'in minal khauf wal ju' dan juga kelaparan. Hari ini Allah uji manusia sebab degree kemanusiaan, degree of humanity itu bergantung kepada degree of iman. Maknanya dia tak kira kaya, la fadla li arabiyyin wala a'jamiyyin wala abyadin wala aswadin illa bitaqwa. Tidak ada beza orang Arab dengan orang Ajam, orang putih, orang hitam, melainkan dengan ketakwaan. Ini berarti diuji itu bergantung kepada darjah keimanan mereka. Dengan al-ju', hari ini kita mungkin di Malaysia hari ini kita tengok semua macam kelihatan pada suthi atau on the surface, kita lihat macam semua orang nampak macam senang misalnya kata. Tapi mungkin kita tak tahu jiran sebelah rumah kita dah 3-4 hari tak makan nasi, boleh jadi. Al-ju', kelaparan, lapar. Wa naqsim minal amwal, dan kekurangan harta. Wal anfuth, dan juga jiwa-jiwa. Was samarat, dan juga tumbuh-tumbuhan, dan juga wabasyiris sabirin, dan berilah kabar gembira kepada orang yang sabar. Maknanya sabar ni banyak cerita. Kita pun baca watawassaw bil haqqi watawassaw bi as-sabr. Jadi maknanya saling berpesanlah dengan kebenaran dan juga saling berpesanlah dengan kesabaran. Hari ini Allah ujikan manusia dengan bencana alam. Kisah zaman Nabi Nuh juga pun ada. Di Mekah juga pernah ada banjir besar sampai tenggelam juga Kaabah. Apa Allah itu silap? Tak silap bukan? Tapi Allah nak ceritakan bagaimana unity ataupun kesatuan manusia bergabung bersatu untuk erect balik sebenarnya, untuk jaga balik Baitullahil Haram yang menjadikan pusat dunia, pusat tumpuan manusia. Hari ini Allah bagikan ujian kepada negeri Kelantan for instance, ataupun di Kuala Kangsar ataupun sebagainya. Dan tempat-tempat yang dipilih, saya anggap itu tempat yang bertuah. Sebab apa? Dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menerima ujian. Kita sebab apa? Melayu kata apa? Berat mata memandang, berat lagi bahu memikul. Jadi orang kata wabasyiris sabirin, kita beri khabar gembira dengan kepada orang yang sabar. Bererti
rendering our health, our existence. Bukan cakap sabar, semua orang boleh cakap. So, apa jenis yang kita nak elaborate wa basyiris sabirin. Kita usahakan orang-orang yang kita ni yang aman di sini di kota Kuala Lumpur sebagai contohnya, kita bersatu untuk membantu mereka dalam paling minima kita sumbang pakaian kita, makanan kita, bukan saja wang ringgit bantuan itu. Itulah halusnya ujian Allah ini untuk kita berfikir sebagai contohnya. Bagaimana kita nak meletakkan kesatuan dalam masyarakat, sebab yang kena tu saja bukan saja orang Islam, orang bangsa Siam ada, Kedah Kelantan banyak yang juga Siam kan. Jadi kita bersatu untuk memberikan bantuan kepada mereka, sebab hari ini hari dia orang, mungkin hari kita tak tahu bila begitu. Baik, Ustaz sebut tentang musibah ini adalah untuk kita, orang kata, berfikir semula tentang apa yang telah kita lakukan. Mungkin perlu wujudnya keinsafan dalam diri kita terhadap kealpaan kita. Apa yang kita dah lupa selama ni, mungkin apa yang kita buat mungkin di luar daripada, orang kata, landasan umpamanya. Umpamanya dalam mengendalikan urus takbir pembangunan dan sebagainya. Boleh Ustaz kongsi sikit dengan kita? Saya, soalan Mai itu saya sudah nampak ke mana saya harus huraikan. Tetapi itu adalah sebilangan kecil manusia yang irresponsible. Sebagai contohnya illegal logging, yang kita tidak very undeniable, yang kepada negeri berkenaan melakukan flash flood dan juga tidak ada bumi, dah tidak ada kawasan takungan lagi. Sebenarnya Allah berikan ujian itu kerana apa? Allah sebut dalam Quran lagi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, law aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaiha alqaul fadammarnaha tadmira. Law aradna, kenapa Allah gunakan di situ fi'lun madhi ataupun past tense? Sedangkan benda tu revelation of Holy Quran kan lama. Ribuan tahun. Jadi kenapa dia law aradna? Kenapa dah sebut past tense? Sedangkan mesti buat fi'al mudhari' ke baru fi'al madhi. Jadi ataupun law aradna an nuhlika, kalau sekiranya kami nak musnahkan sesuatu kawasan, an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha, aku akan jadikan mereka itu orang dalam keadaan alpa. Mutrafiha fafasaqu fiha, dan berlaku kefasadan, kefasikan. Fahaqqa 'alaiha alqaul, maka benarkanlah itu kata-kata itu. Haqqa 'alaiha alqaul fadammarnaha tadmira, aku akan musnahkan semusnah-musnahnya. Jadi kepada yang terkena musibah, kita bersangka baik dengan Allah itu kan tenang. Memang itu dah yang orang kata yang in tandem with dia punya Quranic verses. Tetapi cuba kita bersangka baik dengan Allah. Ya Allah, aku ni manusia pilihan. Kan? Kita pilihan, musibah, tsunami lagi besar. Penang dulu kena tsunami. Yang Strait of Malacca kena tsunami atau apa Pulau Pinang di Aceh sana kena tsunami sampai licin semua sekali. Kita kena banjir sikit, masih boleh tengok lagi rumah-rumah ataupun pakaian, walaupun tak boleh pakai tapi masih ada kesan lagi. Kita macam ni, ada lagi orang lagi besar. Supaya kita menginsafkan diri kita bahawa Allah kata innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Maknanya kalau nak ikutkan berapa lama dia orang ni mengumpul harta, membina rumah kediaman cantik-cantik, tahu-tahu dalam masa 2-3 hari, split second boleh habis semua sekali. Itu nak yakin pada kita kebesaran Allah. Kebesaran Allah. Jadi manusia ni kena saling bersatu untuk memberikan orang kata tunjuk ajar. Contoh kata kalau berlaku kebobrokan dalam kepimpinan sebagai contohnya, mesti ada satu kumpulan penimbal tara untuk menjadi jawatan kuasa ataupun orang yang sanggup menegur pemimpin. Hari ini kita menegur pemimpin, kebanyakan kita banyak berlaku sifat yang kurang ajar, berlaku dihentam dalam media sosial, buat street demonstration. Itu bukan cara dia. Imam Ghazali tak ajar macam tu. Imam Ghazali tak ajar. Cuma semula kita akan beritahu secara sir. Macam juga kalau isteri nusyuz, tak mau terus bagi penumbuk sulungnya, bagi frangkik tu, tak mau macam tu. Jadi
kita mesti tahu secara ada gradual basis, mesti bertadrij. Kita kena mengambil sifat penurunan Al-Quran. Dia turun secara gradual basis, jadi macam tu juga kalau kata berlaku ketidakseimbangan dalam kepimpinan, sebagai contohnya berlaku korupsi dan sebagainya. Korupsi itu kan Allah kata bukan saja riba, rishwah, ar-rashi wal murtashi yamshiani bainahuma finnar. Itu dia kata dah pemberi rasuah, penerima rasuah, kedua-duanya bakal masuk dalam neraka. Itu baru banjir. Jadi saya tidak menjurus fokus kepada negeri-negeri berkenaan yang dikatakan berlaku korupsi dan sebagainya. Cuma sebagai peringatan to the rest of the other yang lain lah, supaya apabila berlaku kefasadan di atas muka bumi ini, contoh kata berlaku kalalah pembalakan yang diambil, mungkin mengambil hak orang. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kamu ambil harta orang itu dengan batil. Oh, kita sebab apa? Jadi orang-orang yang diberikan wewenang, yang diberikan amanah, kita membolot harta kekayaan kita. Apabila dalam Umamah Al-Bahili ada sebut kan, apabila al-amwalu dualun, apabila harta itu berpusar di sekitar, saya jadi pemimpin, saya bagi mai, tanah, saya bagi ni semua, macam-macam je ni. Apabila itu berpusar, tunggulah waktu dan ketikanya. Jadi itu sebagai elaborasinya juga. Baik, setiap tahun beberapa buah negeri di negara kita pasti akan dilanda banjir. Akan tetapi apa yang berlaku baru-baru ini memang di luar jangka, di luar dugaan, kerana ianya memang tidak disangka-sangka. Fenomena full moon cetus banjir luar biasa ini. Bagaimana Ustaz sendiri melihat fenomena full moon dari sudut pandangan Islam? Okey, kalau nak ceritakan full moon ni, kalau dulu orang nelayan dari kampung saya lah. Orang tengok kalau bulan penuh kan, orang suka pergi ambil peluang ini untuk pergi tangkap ikan dan sebagainya. Tapi tahun ni berlaku full moon itu dalam bulan Tengkujuh kan. Apa pun berlaku atas muka bumi ini, kita kena ingat itu hanya adalah amrun bil musadafah, yang benda bersifat coincidence saja. Sebab ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala itu, ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala itu semua ada dalam perencanaannya. Wa makaru wa makarallah wa Allahu khairul makirin. Jadi kalau kita tengok hari ni, bukannya pada bulan lain pun tidak ada gejala bulan atau fenomena bulan penuh. Jadi kenapa bulan ni? Cuma orang kata nak berkebetulan dengan insiden tersebut. Walhal di musim yang lain, di tahun-tahun yang lain berlaku juga banjir besar. Dan tahun 82 berlaku juga banjir air merah. Masa itu full moon ke? Tak ada full moon. Jadi benda ni tak boleh nak baca sangat, sebab Allah nak bagi dalam bentuk, Allah sebut apa dalam Quran, waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Dan Allah jadikan, dan aku jadikan dengan air itu semua benda hidup. Jadi dengan air manusia takut. Kita kata, orang Melayu kata, jangan main api kan. Api kecil-kecil jadi kawan. Tak, sekarang ni air juga manusia hidup. Dalam keadaan kita geram dan marah dengan kedatangan air yang besar itu, tapi in the meantime manusia survive dengan air. Kereta survive dengan air. Jadi macam-macam semua boleh hidup dengan air. Jadi kalau kita nak katakan kebetulan gejala bulan penuh disebabkan air yang begitu besar, saya bukan geologis dan saya bukan ahli fizik. Pada saya melihat dalam Islamic point of view, sebenarnya ketentuan Allah itu kullu ma qaddara ar-rahman maf'ul. Setiap apa yang Allah tentukan pasti jadi. Jadi maknanya kita nak cerita, oh ini saya jatuh, dia tu mati sebab terlanggar tiang lampu. Katakanlah kalau dia orang lain, jiran dia terlanggar tiang api, tiang pagar, mati. Apa masalahnya yang mati tiang lampu dulu? So maknanya nak disebabkan sebab saja, cause and effect. Cause and effect. Saya kalau dengan rendah diri, mungkin pandangan orang sains ataupun geologis, meteorologis mungkin punya pandangan yang berbeza. Tapi saya according to Islamic perspective, saya lihat apa segala takdir ataupun segala pencarian Allah. Kalau kita lihat pusingan cakrawala pun tidak pernah ada berlaku kesilapan dan terhenti walaupun sedetik sekalipun. Ini berarti
percaturan Allah itu maha kamil, Ya. maha lengkap. Jadi nak dijadikan dari segi negeri lain pun hujan non-stop juga raining. Tapi tidak berlaku flash flood dan sebagainya, tidak berlaku banjir besar dan sebagainya. Atas sebab kenapa? Anggap saja ini adalah kawasan-kawasan negeri-negeri yang terpilih. Macam kita hari ni, oh kenapa Tuhan pilih aku tak ada kaki sebelah, kena potong sebab diabetes. Nasib baik sebelah, orang lain dua belah tak ada. Jadi kita akan sentiasa lebih positif, ijabi kepada pencipta kita. Dan itu soalan saya seterusnya. Walaupun bencana sering dikaitkan dengan kesan-kesan negatif. Dan ada juga pihak yang menuding jari, mengatakan oleh sebab inilah, sebab itulah, seperti yang Ustaz bincangkan tadi. Hakikatnya semuanya mempunyai hikmah yang tersirat. Betul? Dan ada juga yang memberikan kesan positif daripada musibah yang yang dilanda ini, yang melanda ini. Apakah agaknya antara kesan positif yang boleh kesan positif yang boleh, ni dan para penonton MOB TV, kesan dia ataupun athar ijabiyah atau positif efek dia adalah kita melihat unity among us. Sebab apa? Innamal mu'minuna ikhwah. Innama tu hanya sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. So sekarang kita dah proof that we can kata mutually united among us regardless of any political ideologies. Maknanya kalau kita nak tengok dulu, kalau masih masa aman, kamu kata aku kata kamu, sini tak betul, sana tak betul. Once Allah bagi ujian, sekarang baru kita satu, al-ittihad. Sebab Allah kata apa? Yadullah fawqal jamaah. Bantuan Allah itu dengan bentuk jamaah. Sebab tu kita Jumaat kalau semayang pun kita kena semayang Jumaat. Yang kata salatul jamaati afdal min salatil fardhi bi 27 darjah. Maknanya beza kita semayang seorang dengan semayang jamaah. Jadi sama juga Allah bagi musibah itu, alhamdulillah, yang mahzuz, yang lakinya very fortunate, quote and quote, Allah pilih negeri yang Perak, Kuala Kangsar sikit, Kelantan. Jadi bagi supaya yang lain. Sebab kena ingat satu, masaibu qaumin 'inda qaumin fawaidu. Musibah yang berlaku kepada satu kaum itu menjadi pengajaran kepada kaum lain. Jadi kita ni manusia yang berfikiran agak kita panggil apa? Skeptics. Oh itu dia, aku belum, tak kena. Sebab kita jangan jadikan manusia yang melihat bulan dan mentari di atas kepala orang lain. Sebab bulan yang sama berada di atas kepala kita. Jangan kita kata, oh itu dia, biarlah. Jangan fikir Kuala Lumpur ni tak boleh kena musibah. Allah kata kun, ada saja dia assemble air daripada bukit Mount Kiara mana, tak tahu. Apa pula air banyak ni, sumbat longkang Sungai Kelang lah apa sekali naik. Tahu, oh flat 15 tingkat pun dah separuh hilang. Mana pergi? Kejadian Allah Maha Besar. Sebab tu kita hari ni ambillah iktibar daripada orang lain. Masya Allah. Jadi kita sebut Masya Allah, Tabarakallah. Mudah-mudahan kita sebut begitu, Allah tahu, wah insaf ni, orang negeri Selangor ni insaf berkaya. Jangan jadi macam yang sudah-sudah. Hari ini saya dapat maklumat juga, segelintir ada teman-teman NGO beritahu. Manusia ni tidak serik dengan, ni terpaksa kita sebut, tidak serik dengan dugaan Allah. Tempat pemindahan banjir pun boleh berlaku, perzinaan dan sebagainya. Orang kata dalam kotak yang disupply pun boleh jadi benda-benda macam tu. Kita ni tengah hadapi musibah Allah. Tahu-tahu buat kerja benda tak elok lagi. Jadi NGO ni dia memang tak ada tulang lidah dia. Dia cakap je. Jadi sebagai, ini bukan daripada rakan-rakan IM. Ada teman-teman NGO lain tolong beritahu. Jadi modalnya saya ambil sikit. Jadi macam mana? Kita dah susah ni. Jangan dah susah, cari susah lagi. Allah kata, wah kamu duduk tempat pemindahan banjir, makan tak cukup, selera tak sedap, garam tak cukup, masin, manis semua tak cukup. Syukurlah bahawa kamu masih lagi boleh suap nasi. Syukur lagi kamu boleh masih lihat mentari dan bulan. Syukur lagi kamu boleh sujud. Nak sujud ke tak? Aku semayang pun Tuhan bagi macam ni, apa berjadahamnya dia kata. Semayang pun Tuhan bagi bala. Orang lain kelang kabut, main judi, main korupsi. Elok-elok segar. Masya Allah, kita telah bersikap su'uzan kepada Allah. Kita bersangka buruk dengan Allah Ta'ala. Itu tidak boleh. Baik. Bencana alam berlaku sememangnya memberi kesan yang amat mendalam, terutama pada mangsa yang terjejas banjir. Bayangkan pulang balik ke rumah, ke tapak rumah tu, lihat apa ni yang mereka lihat cuma
tapak dan mungkin tiang-tiang saja. Runtuhan-runtuhan boleh. Ya, dah rumahnya tu dah tak ada, apatah lagi barang-barang dalam rumah tu memang dah tak ada. Yang tinggal cuma tiang dengan bumbung pun dah tak ada. Ya. Bayangkan perasaan, kesan yang diterima ataupun yang ditanggung oleh mereka ketika itu. Betul kata Ustaz, berat mata memandang, berat lagi bahu memikul. Jadi apakah agaknya dari segi pendekatan agama yang boleh kita bantu bagi mereka-mereka yang terjejas banjir, yang memang mengalami trauma yang tahap, orang kata tahap maksimum, ya. Anak-anak fikirkan macam mana nak mulakan sekolah dengan semua bahan persiapan persekolahan semua dah tak ada, dah tak ada apa lagi tinggal, Ustaz. Ya. Ya, kena start daripada sifar, daripada zero, Ustaz, sebenarnya. Baik. Ya. Gini, Mai. Kita apa yang proof yang mengatakan Islam itu bersatu. Kita di Malaysia ini sepatutnya tak susah. Sebab apa? Datuk Seri Najib baru ni pun, I'm not representing any political party, saya bercakap hanya NGOs, tapi saya dengar baru ni kerajaan telah memberikan bantuan khas, dana khas untuk bantuan banjir yang kawasan-kawasan terjejas. Itu satu, bagi pihak Islamic Aid Malaysia, kita amat berbesar hati lah dengan usaha tersebut, dan ini menunjukkan keprihatinan pihak kerajaan untuk membuat rehabilitation terhadap kawasan-kawasan yang dilanda banjir. Dan kedua, apa yang perlu kita kena buat bagi mereka yang terlibat langsung kepada kawasan mangsa-mangsa terjejas, mereka boleh konsol mereka dengan konteks pelbagai. Satu, dalam konteks ini mungkin peranan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat untuk konsol mereka, dan peranan daripada Jabatan-Jabatan Agama Hatta JAKIM sendiri dan juga Jabatan-Jabatan Agama Negeri boleh memberikan kaunseling kepada mereka, kefahaman semula. Sebab kita boleh bercakap dan menanggung terlebih tahu. Ya. Selain daripada itu, dalam konteks perbelanjaan sebagai contohnya, mungkin pihak dengan orang kata dengan izin Jabatan Agama Islam, Jabatan Majlis Agama Islam Negeri Kelantan dan Adat Istiadat Melayu Kelantan, boleh juga meminta rakan-rakan Majlis Agama Islam Negeri lain untuk memohon bantuan dana khas zakat. Ini untuk sebab apa? Kawasan ni orang kata mi'awiyah ataupun percentage yang terjejas itu begitu melebar. Jadi berarti keperluan dana khas yang diberikan oleh pihak kerajaan mungkin tidak sufficient. Berarti kita masih Islam ada. Hatta Al-Azhar sendiri, contoh kata penyumbang zakat terbesar dalam Malaysia, wilayah Persekutuan, Johor, Selangor, kan, negeri-negeri ini adalah penyumbang besar zakat. Jadi dan korporat-korporat juga pada masa ini, kan, orang perserorangan. Jadi kita lihat kalau kawasan-kawasan itu, contoh kata mungkin prasarana sekolah, kementerian di bawah yang amat berhormat Tan Sri Muhyiddin sendiri sebagai Menteri Pelajaran untuk melihat. Tetapi kawasan-kawasan, orang kata settlement areas ataupun kawasan-kawasan penempatan, mungkin pihak-pihak korporat, sebagai saya ingat di Kuala Lumpur ni, di kota Kuala Lumpur ini, boleh. Sebab kita lihat korporat besar di Kuala Lumpur itu banyakkan daripada East Coast punya orang. Jadi kenapa tidak menjadikan program tu, kita melihat dulu, orang politik jangan cuba ambil peluang dalam kekeruhan ini. Sebab apa? Korporat akan masuk memberitahu kawasan ini dianak-angkatkan oleh sekumpulan-sekumpulan sekalian. Jadi kami di IAM tak punya dana sebesar itu. Sebab apa? Kami pun juga peringkat NGO, dan teman-teman NGO ni orang kata sekadar memberikan nasi tambah tu je. Yang nasi asal nak makan tu mungkin masih lagi kepada pihak-pihak yang berwajib. Berwajiblah. Jadi pihak kerajaan, pihak negeri Kelantan sebagai contohnya Majlis Agama Islam Negeri, memohon jasa baik rakan-rakan di negeri lain. Kita ada banyak negeri ni. Kalau wilayah saja berapa sumbang berapa juta, negeri Johor berapa juta. Ini antara penyumbang-penyumbang besar. Hatta zakat korporat sendiri pun, saya tak mahu sebut di sinilah. Jadi dia orang boleh sumbang. Saya rasa masalah akan boleh selesai. Sebab apa? Allah nak lihat itu saja. At-ta'awun 'alal birri. Tolong menolong semangat persaudaraan tadi. Wala jangan at-ta'awun 'alal ithmi dan al-'udwan. Jangan kita bertolong bantu dengan dosa dan permusuhan. Oh, jangan ambil ni. Ni barang ni barang parti B. Ini barang parti A. Mu ambil ni. Tak boleh ada begitu. Sebab sentimen ini yang Allah masih lagi. Sedarlah kita bahawa kita mati dalam kubur nanti Allah tanya Islam saja. Dia tak tanya parti apa.
Which party you are coming, brother? Juga. Betul. I am Mukan Angke. May I ask you from which party you are coming? No. I am representing Parti Bunga Raya. No. Dia cakap, Man Rabbuka wa man nabiyyuka. Itu kan dia tanya. Jadi kita jangan ambil kesempatan dalam kekeruhan ini. Sebab lagi kalau tidak boleh menyenangkan orang, tolong jangan menyusahkan orang. Sebab apa? Pihak berwajib, saya rasa ada juga pihak-pihak yang menyalahkan pemimpin-pemimpin yang kononnya berada di tempat-tempat tertentu tanpa melihat kegawatan yang berlaku dalam negara, orang kata banjir besar. Kita bersangka baik terhadap mana-mana pemimpin yang supaya mereka tu ada tugas lain. Mereka tu ada tugas yang tidak perlu kita report. Kenapa buat masa sekarang ni kita tak tanya sekarang si dia Sianu bin Sianu ni buat apa? Time musibah pasal nak cari susah. Macam tu juga orang kalau bekas banduan selamanya tidak akan baik brand ataupun jenamanya. Berlaku je curi ayam, cari selamat ni dulu. Dan selamat ni baru bentang sejadah dekat masjid. Jadi macam ni kita nak cari salah orang. Bukan masa untuk kita tunjuk pointing fingers nak cari salah orang. Jadi hari ini kita bersatu. Politik tu hanyalah vehicle untuk kita mendasari ideologi masing-masing dalam memimpin pemilihan negara. Dalam keadaan kegawatan Allah pilih kesatuan. Jadi kalau agama lain juga punya prihatin, Islam juga punya prihatin. Hari ini zakat kita banyak Malaysia. Jutaan, harta boleh buat macam-macam. Jadi apa salahnya? Saya yakin dan pasti state government tidak akan afford untuk finance semua kawasan-kawasan yang affected areas. Saya rasa itu dia. Jadi jelaslah ukhuwah merentas sempadan geografi dan juga sempadan politik. Ya begitu. Betul. Baik, soalan terakhir saya sebelum kita melaburkan tirai. Apakah antara bentuk bantuan sumbangan yang dihulurkan oleh Islamic Aid Malaysia sendiri, IAM dalam memastikan bahawa sumbangan dan juga sukarelawan dapat berada di tempat pusat-pusat pemindahan dan sebagainya. Dan juga satu lagi soalan, ada kata-kata yang kurang sedap didengar daripada rakan-rakan di luar sana mengatakan bahawa ada terdapat toll gate sebenarnya. Yang ini betul atau tidak, kita nak perlukan mungkin pengesahan daripada pihak ustaz sendiri. Kalau betul ada ke toll gate ni wujud, sumbangan-sumbangan yang dihantar tu kena dicatu, kena di orang kata periksa ke dulu dan sebagainya umpamanya. Okey. Baik, tolong ustaz bagi pencerahan sedikit. Baik. Kalau kita nak katakan pihak Islamic Aid sendiri, kita juga seperti agensi-agensi ataupun NGO lain dan juga pihak kerajaan lain. Yang kita hantar kebanyakan sama barang dia. Contohlah kata model telefon lah. Model telefon apa pun boleh tengok juga Facebook. Model telefon apa boleh baca Twitter, boleh baca Instagram. Cuma beza ni, ini bunga raya, ini bunga melo. Jadi hari ini kita mengantar keperluan terutamanya pakaian, clothes dan juga food and beverages. Dan selain pada itu untuk pembinaan prasarana kita tidak emphasize dulu benda-benda sedemikian sebab peringkat dasar sekarang ni sewaktu dalam tempoh banjir baru ni mereka ada yang tersangkut tak dapat makan beberapa hari. Jadi kita perlu buat survival dulu. Dan untuk pembinaan prasarana kita perlu melihat kepada respons daripada pihak pentadbir pemimpin negeri untuk melihat bagaimana next stage of action yang perlu kita buat. Sama ada contoh kata dengan gabungan secara JPP, Jabatan Pembangunan Persekutuan, bagi mewakili persekutuan untuk membangun dan juga membina dan juga kawasan-kawasan yang terjejas dengan kerjasama kerajaan negeri. Dan berkaitan dengan toll gate ni, ini maknanya manusia mencari peluang dan juga ruang untuk mereka mengambil peluang. Bukan tak ada. It is not undeniable. Bukan tidak boleh dinafikan ada. Cuma kebanyakan itu parti A tak boleh nak kata parti B tak boleh nak kata parti A. Sebab masing-masing ada berlaku. Sebab ini pemimpin atasan tak tahu. Masing-masing nak mencari nama. Kita sekarang ni nak mencari orang yang affected. Areas ataupun kawasan-kawasan terjejas, bukan kita mencari jenama apa yang kita bawa. Jadi itu saya tidak menafikan perkara sedemikian. Hatta desas-desus yang dibawa oleh pihak media dalam berita dan sebagainya, benda itu memang
terang dan nyata. Cuma saya harap masih lagi kawasan ni ramai lagi misi-misi kemanusiaan yang dihantar ke sana untuk membantu. Jangan ada perkara sedemikian. Saya harap pihak berwajib penegak hukum Royal Malaysia Police ataupun Polis Diraja Malaysia dan juga pihak-pihak yang kerajaan negeri, terutama bagi pihak Yang Berhormat Menteri Besar Kelantan sebagai contohnya, yang jadi wewenang utama kepada negeri berkenaan untuk memastikan bahawa segala bantuan masuk tidak ada punya kepentingan atas nama merampas hak orang lain untuk dijadikan hak dia. Baik. Jadi kalau si A bawa masuk, biarlah si A bawa sampai ke sudah. Yang wewenang dalam negeri ini just pave the way ataupun tunjukkan jalan saja. Macam tu kata nak pergi hantar ke Kuala Krai sebagai contohnya. Jangan kita pandai pula hantar sini saja, nanti saya. Perkara yang sama berlaku dulu di Aceh. Ya. Saya bekas mantan menteri itu ada beritahu Ustaz dulu. Dia kata yang Malaysia hantar, yang diterima hanya beberapa agensi saja. Tak tahu mana datang. Sebab apa Pak Presiden hanya menyuruh saya mewakili menerima segala bantuan masuk ke bumi Aceh melalui saya. Ya. Tapi kalaupun dia masuk sendiri, itu pengalaman kita di Aceh dulu, kita membina rumah-rumah perkampungan, perdesaan gitu ya. Jadi yang masuk tak banyak. Kutipan macam-macam. Banyak. Banyak. Surat khabar sana, surat khabar sini. Ya. Jadi wallahu alam, kita pun nak bercakap baik tak boleh. Tapi secara validnya saya boleh sah dengan Pak, saya tak ingat apa nama Pak bekas menteri itu, menteri DPA. Dia beritahu hanya beberapa, saya tak mau sebut. Tapi kalau tersebut, yang disebut itu bermakna yang lain tertolak. Ya. Cuma cukuplah saya kata kalau 10 ni belum habis jari ni. Ya. Oh macam tu saya kata. Jadi wallahu alam lah. Jadi begitu cerita. Baik. Itu Ustaz nampaknya itu sajalah orang kata perkongsian yang dapat kita bincang dan kita dapat kita kongsi bersama-sama semua di luar sana, dan harapan kita semoga Allah gantikan kesusahan dan kedukaan mereka yang terjejas banjir dengan kelapangan dan kegembiraan. Ya. Dan terima kasih sekali lagi Ustaz. Baiklah, sekian saja daripada saya Nomaiza Musa dan kru penerbitan Women's Power. Sehingga kita jumpa lagi.